Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 10 hari bulan 2 24 29 Rajab 45, kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ali Imran, surah yang ketiga, juzuk yang ketiga. Ayat yang kita akan baca ayat 52 sampai 58. Kita tak boleh nak break tengah jalan, sebab ayat ni mengkisahkan cerita Nabi Isa alaihi salam telah diancam oleh penentangnya untuk membunuhnya. Maka Nabi Isa mencari Ansar Al-Hawari, siapakah yang memberi pertolongan, membantu dia untuk menghadapi cabaran. Jadi penentang dia buat rancangan nak bunuh Isa. Wa makaru wa makarallah. Allah SWT buat perancangan macam mana nak selamatkan Isa. Jadi kita apa-apa pun kita kena yakin dan percaya bahawa semua kuasa ni di tangan Allah Azza wa Jalla. Kuat mana orang nak tentang, kuat mana orang nak lawan, nak kena kepada kita, kalau tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla, dianya tidak memberi kesan. Maka Allah Ta'ala angkat Nabi Isa ke langit. Umur dia sekarang sudah 2024 tahun. Dia akan turun di akhir dunia nanti, dekat anak kiamat dia turun untuk mengembalikan manusia kepada syariat Islam, membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi, dan beberapa aktiviti lain yang Allah anugerahkan kepada Isa AS. Baik para pelajar, memandangkan ayat ini panjang, jadi kita ambil 2 ayat dulu baca. Kebetulan pula 2 ayat ni di muka surat 107 bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. Maka tatkala Nabi Isa merasa
dapat mengesan, dapat detect, serta mengetahui dengan yakin akan kekufuran dari mereka, yakni kaum Yahudi. Yang menentang Nabi Isa ni pun Yahudi. Jadi Nabi Isa dapat kesan permainan Yahudi ni. Berkatalah ia kepada pengikutnya, man ansari ilallah, siapakah penolong-penolongku dalam perjalananku kepada Allah dengan menegakkan agamanya. Ini ayat Allah Ta'ala ceritakan kepada kita tentang suasana gawat yang berlaku pada Nabi Isa AS. Para penentangnya dari kalangan Yahudi cuba nak bunuh dia. Apa jadi? Tengok munasabah ayat ini. Ba'da an zakarallahu ta'ala qissata Zakaria wa Yahya, Allah Ta'ala dah sebut kisah Nabi Zakaria dan anaknya Yahya. Aqarib, Yahya sepupu kepada Maryam, Zakaria isteri Zakaria kan mak saudara Maryam. Maknanya Yahya tu jadi sepupu Nabi Isa. Sepupu Nabi Isa. Dan Allah Ta'ala dah sebut kisah mak dia, ibunya Maryam. Kemudian Allah Ta'ala sebut juga kisah Nabi Isa, bagaimana ia dilahirkan. Kemudian diikuti sekarang dengan kisah Nabi Isa selepas daripada dia diancam oleh kaumnya ataupun pokok Yahudi untuk membunuh dia. Jadi bila Nabi Isa dapat kesan, Isa pun tanya, man ansari ilallah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Orang-orang Hawariyun. Hawariyun ni siapa? Penyokong Nabi Isa. Hawari ni mana orang teman rapat, penyokong setia. Di kita kena ada, setiap orang kena ada hawari. Pendakwah juga kena ada hawari yang jaga dia, yang bantu dia. Buat kerja seorang tak boleh. Buat kerja seorang, orang kata buat kerja seorang. Mana nak larat kita buat kerja seorang, kan? Jadi kena ada hawari. Allahu Akbar. Dia pun tanya hawari, man ansari ilallah, siapa nak tolong aku menegakkan agama Allah? Qala al-hawariyun, hawari penyokong Nabi Isa berkata, kamilah penolong utusan Allah, kami telah beriman kepada Allah, dan saksikanlah wahai Isa, sesungguhnya kami ialah orang-orang Islam yang berserah bulat-bulat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pengakuan. Tengok tafsir ayat. Ay falamma wajada Isa alaihissalam min Bani Israel, Nabi Isa dapat kesan Bani Israel, wabak Yahudi ni mula membohong, lawan dia, tak percaya kepada kenabian dia, kata dia ni anak tak sautarah, macam-macam dia punya perangai. Maka Isa mencari siapakah yang mendukung dakwah dia, yang membantu dia untuk menghadapi puak-puak jahat ni. Maka yang jawabnya siapa dia? Ansari, Al-Hawariyun jawab. Untuk meyakinkan Isa, dengar ni tuan-tuan, untuk meyakinkan Nabi Isa AS, Hawari declare, mengistihar, amanna billahi washhad bi anna muslimun. Isa meyakinlah, kami ni beriman kepada Allah, dan saksikanlah Isa, kami ni semua orang Islam. Tuan-tuan tanda, ini menjadi dalil bahawa semua agama dulu agama Islam. Semua agama dulu Islam belaka. Mereka mengaku dia sebagai seorang Islam.
mengisytiharkan sebagai seorang Muslim. Jadi kita kena ingatlah, buat kita pun jangan duduk malu-malu nak mengaku Islam, jangan. Kemudian mari ayat yang kedua, Allah bagi tahu pengakuan daripada Hawari lagi. Rabbana amanna bima anzalt wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. 3 perkara. Wahai Tuhan kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan kepada Nabi Isa, iaitulah kitab Injil. Dan sebelum daripada Isa, kitab Taurat. Jadi dia Taurat dengan Injil dia kena kembar sekali. Dia ada gabung dua tu. Yang kedua, wattaba'na rasul. Kami ini pengikut pada Rasul Nabi Isa AS. Yang ketiga, faktubna ma'asy syahidin. Ya Allah, tuliskanlah nama kami. Faktubna ma'asy syahidin. Oleh itu suratkanlah, tulislah kami beserta orang-orang yang menjadi saksi yang mengakui keesaanmu dan kebenaran Rasulmu alaihi salatu wassalam. Ini penting para jemaah. Pengikut-pengikut setia kena beri pengakuan terbuka. Kita ni bukan sakat sokong, kita bersama dalam manhaj, bersama dalam akidah perjuangan, kena sama. Kalau tak sama, sukar. Kita nak berjuang bersama tapi fikrah tidak sama. Susah. Maka Hawari bagi tahu asbit asma'ana ma asma'il ladzina syahid laka bil wahdaniyah. Ya Allah, tuliskan nama kami bersama dengan orang-orang yang beriman yang mengakui keesaan Allah Azza wa Jalla dan membenarkan dakwah yang dibawa oleh Rasulmu Isa dan mengakui agama Islam ini benar. Kami juga mengikut arahan dan mematuhi larangan. Maka jadilah kami di kalangan orang-orang yang bersaksi kepada sedemikian itu. Jadi alhamdulillah besar. Para jemaah kita kena ingat, kita dalam perjuangan ni kena ada pengakuan terbuka. Jangan tidak. Kalau tidak payah nak kerja. Contohnya kita berjuang, ajak orang kepada Alkitab was sunnah. Tak mau benda-benda yang pelik-pelik, tak mau. Main gosok-gosok kubur, sapu-sapu tanah muka ni tak ada. Sapu kalau kata tayamum lain. Ini cerita gitar baru dia panggil. Tiba-tiba kawan yang kita nak partner, nak bantu dia ni, sekejap-kejap duduk dengan kumpulannya, duduk main mimpi-mimpi, duduk main pergi gosok kubur. Kita kata perbuatan ini sukar bagi kita. Maka kalau kita nak berjuang, kita kena cari orang yang sekepala, satu aliran baru mudah. Allahul musta'an. Baiklah, kita pindah ke ayat yang ke-54. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Dan orang-orang Yahudi yang kafir itu pun merancangkan tipu daya, hendak membunuh Nabi Isa AS, dan Allah pula membalas tipu daya mereka. Orang-orang Yahudi yang kafir merancang nak bunuh Nabi Isa AS. Mereka ingat ke Nabi Isa ni keseorangan? Dia lupa Nabi Isa adalah Rasul, utusan Allah, yang Allah akan membela, membuat perancangan untuk menyelamatkan Isa
dan mengalahkan puak-puak jahat di kalangan Yahudi Bani Israel. Dan ingatlah Allah sebijak-bijak yang membalas dan menggagalkan segala jenis tipu daya. Ini bahaya kita. Tanda tengok pelajar, ada nota di bawah. Nota perbincangannya. Allah Azza wa Jalla telah menyelamatkan Nabi Isa AS daripada angkara kaum Yahudi yang hendak membunuhnya dan mengangkat Nabi Isa hidup-hidup ke langit yang akan turun pada akhir zaman kelak untuk membunuh Dajjal dan menegakkan agama Islam yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tersebut adalah hadis-hadis yang sahih. Ini samalah yang telah kita hurai tadi, sama juga. Baik. Tengok tafsir kata apa? Wa makara alladhina kafaru Bani Israel. Puak-puak Bani Israel yang jahat ni, pengikut Yahudi, mereka dah mula buat perancangan nak bunuh Nabi Isa AS. Dia kepung rumah Nabi Isa, dikepungnya rumah Nabi Isa. Kemudian orang yang masuk rumah Nabi Isa tadi, Allah tukar rupa dia jadi Isa. Sudah. Fa'alqa syabha Isa ala rajulin akhar. Nabi Isa dah tak ada dah. Nabi Isa telah diangkat ke langit. Malaikat buat naik dah. Si laki-laki yang cari Isa tadi, muka dia jadi Isa. Ni dia, tangkap. Ingkap. Bila tangkap, fa'akhazuhu wa qataluhu, mereka ambil, mereka bunuh dia. Ada kata laki-laki nama dia Yahuza. Zanna minhum annahu Isa alaihissalam. Mereka kata itulah Nabi Isa. Jadi hodok salib gambar lah ni tu. Bukan gambar Nabi Isa tu. Tu gambar orang lain yang Allah serupakan muka dia dengan Isa. Dia ditangkap, dibunuh dan disalib. Nabi Isa selamat. Aman, damai, selamat sejahtera. Berada di langit. Yang Nabi kita berjumpa ketika naik ke langit. Untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Ingat. Kita baru kan lalui Isra' dan Mi'raj ini. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini sebenarnya mendedahkan siapa kita dengan nusus asy-syariah. Allah nak bawa naik langit, naik Nabi ke langit untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Jadi setengah orang ni Nabi naik ke langit nak menghadap Allah Ta'ala pun tak boleh sebut. Kalau sebut macam ni, dia kata orang ni mujassimah. Orang ni mujassimah, mengatakan Tuhan tu berjisim seperti makhluk. Kita kata jahatnya mulut penuduh. Mereka sanggup memutarkan ayat-ayat Allah, huraian-huraian ulama salafus salih, semata-mata kerana mempertahankan pahaman Jahmiyah, Jaham bin Safwan, yang tak tahu bagaimana kedudukan Allah Azza wa Jalla. Baik. Ayat ini, tanda pelajar, ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah An-Nisa ayat 157 dan 158. Tuan tu tanda. Wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Mereka kata kami dah bunuh Isa. Allah nafi. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tak bunuh Isa. Mereka tak salib Isa. Yang mereka bunuh itu orang yang diserupakan dengan Isa. Istilah orang Melayu kata pelanduk dua serupa. Pelanduk dua serupa. Ingat Nabi Isa dia bunuh, dia tangkap. Dia salib, tapi orang lain. Bukan itu. Allahu Akbar. Wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilaih. Allah kata mereka tak bunuh dia dengan yakin. Allah angkat Nabi Isa ke sisinya.
Tanda ni pelajar. Ayat ini ditafsir dengan ayat 157, 158 surah An-Nisa yang jelas terang-terang Allah Subhanahu wa taala nyatakan Isa tidak dibunuh. Isa berada di langit dan ia akan turun di akhir zaman. Baik. Allah kata di akhir ayat, wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik yang menggagalkan perancangan jahat mereka. Allahu akbar. Aqwahum fil makri biman yastahiqul makra. Allah Ta'ala buat satu perancangan menggagalkan rancangan mereka, iaitulah dibawanya kawan dia sendiri, dikatakan Nabi Isa, maka mereka bunuh kawan dia sendiri. La ilaha illallah. Sebab itulah kalau kata ayat ni, khairul makirin, Allah lah yang menggagalkan perancangan jahat buat jahat mana pun, Allah akan gagalkan perancangan mereka. Tak kira lah. Baik, kita pindah ayat 155. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mengambilmu dengan sempurna. Mutawaffika, aku nak ambilmu dengan sempurna, maknanya dengan tubuh dan nyawa. Bukan awak naik roh ya ke langit, tubuh disalib, la, ambil semua sekali. Dan akan mengangkatmu ke sisiku, dan akan membersihkanmu dari orang-orang kafir, dan akan menjadikan orang-orang yang mengikutmu mengatasi orang-orang kafir yang tidak beriman padamu sampai hari kiamat. Kemudian kepada akulah tempat kembalinya kamu, lalu aku menghukum, memberi keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Jadi kita kena ingatlah wazkur, yani ingatlah. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Isa, inni mutawaffika, aku matikan kamu, ai wafatan mati kecil, bukan mati sungguh, mati kecil. Dia panggil tidur. Jadi Allah Ta'ala bawa yang Nabi Isa AS ambil daripada bumi, hidup dengan ruhnya, dengan jasadnya, buat naik ke langit. Jadi tak ada puak kafir cari tak jumpa, dia pergi bunuh orang lain, lepas tu dia declare Nabi Isa dibunuh. Allahu Akbar. Ada orang penimpala, dia baca ayat ni, dia kata mutawaffika dengan makna mati. La, mati kecil. Mati kecil maknanya tidur, macam tidur gitu ya naik. Pada itulah doa yang kita baca tadi bangun tidur tadi. Ingat tak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami. Bila kita mati, kita tidur. Tidur tu dianggap mati kecil. Tidur, mati kecil. Jadi tak ada masalah. Mati kecil. Allahu Akbar. Tidur, mati kecil. Ini warafi'uka ilayya, dan aku mengangkat kamu ke sisiku. Warafi'uka biruhika wa badanika ila sama. Aku naikmu dengan ruhmu, tubuhmu ke langit. Ilayya, ke sisiku. Jangan peninglah tuan-tuan. Allah kata dia angkat Nabi Isa ke langit.
Ke mana? Ilayya, ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ini dia panggil uluwillah. Kita kena beriman dengan ulu, tinggian Allah Azza wa Jalla. Tulis. Hari ini kena banyak kembar dengan ayat lain baru dia jelas. Ayat ini wa rafi'uka ilayya ini ditafsirkan dengan ayat surah An-Nisa tadi 157 sehingga 159 tambah satu lagi. Wa ma qataluhu yaqin bar rafa'ahu Allah ilaihi wa kana Allahu azizan hakima wa in min ahlil kitab illa la yu'minan nabiy qabla yaumati wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Itu ayat. Adapun Quran, adapun hadis, tulis hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi. Nabi kita bersumpah demi jiwaku di tangan Allah. La yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam sallallahu alaihi wasallam hakaman muqsita. Lagi akan turun kepada kamu Isa anak Maryam sallallahu alaihi wasallam dari langit, hakaman muqsita, akan membawa hukum pemerintahan yang adil. Berapa lama Nabi Isa duduk di bumi, maka dia telah membawa pemerintah yang adil. Fayaksirus salib, semua palang-palang hak kata Nabi Isa patut tu, Isa kata pecahkan semua, hancurkan semua. Wa yaqtulul khinzir, dan dibunuhnya babi. Babi-babi ni makannya pokok dia tu bunuh belakang, tembak. Wa yada'ul jizyata, dan cukai-cukai kepala dihapuskan. GST ke SST ke cukai pendapatan ke tak ada belakang. Wa yafidul mal, dan ketika itu harta banyak. Hatta la yakbalahu ahadun, kita bawa duit nak pergi sedekah ke orang, tak ada siapa nak terima. Saudara, saya bawa zakat ni, bertambah zakat aku ni, ambil. Oh, minta maaf, saya duduk cari orang nak keluar zakat juga, tak ada orang terima. Sebab yafidul mal, harta jadi banyak, kaya. Zaman Nabi Isa turun, ni ada dalam buku, mana buku Rukun Iman kita. Masa tu buah delima, sekarang ni besar ni buah delima dia. Buah delima besar ni. Masa tu buah delima boleh buat ayun. Sah. Hidup di zaman harmoni. Anak-anak kita tak naik basikal, nak pergi sekolah tak naik basikal. Siapa dia naik? Singa, harimau, mari duduk depan tangga. Singa hantar aku pergi sekolah. Naik atas belakang dia pergi telinga nyok-nyok pergi. Aman. Ular-ular mari duduk tidur sekali dengan budak-budak macam kucing di atas rumah. Suasana dia tu suasana harmoni. Tapi nak kiamat dah tu. Lepas pada tu mari huru-hara. Lepas pada tu kiamat. Allahul musta'an. Jadi banyak. Hadis ni dalam Bukhari, Muslim. Nabi kita cerita Nabi Isa akan bunuh Dajjal, akan bunuh Ya'juj wa Ma'juj. Dia semasa berlaku tu. Dia patahkan salib, bunuh babi, hilangkan cukai-cukai dan harta banyak ketika itu. Lah ni pun banyak dah harta ni. Sekarang ni pun harta banyak ke sikit? Oh banyak. Ana duk perhati tengok masyarakat kita ni kaya-kaya berlaku. Masuklah dalam kampung mana kita nak pergi ceramah, rumah besar, pagar tinggi, jalan kecil. Hak ni pelik asal. Rumah besar, pagarnya tinggi, jalannya kecil, menunjukkan manusia duit banyak, bakhil, tak mau sedekah jalan. Tanah saya ni, juruko tanda sini, nak masuk jalan kereta pun tak. Orang panggil muak, betul-betul muak. La haula wala quwata illa billah. Susah. Baiklah, kita bab alamat kiamat ni saya sudah baca dalam sebuah buku
Tanda tuan-tuan, buku nama dia Berakhirnya Dunia Ini. Tapi rakaman dia kurang elok. InsyaAllah kita baca semula kot ni, kitab ni. Baca balik. Kita rakam molek sikit. InsyaAllah ta'ala. Supaya kita boleh tahu alamat-alamat kiamat yang sudah berlaku, yang sedang berlaku, yang akan berlaku. Baiklah. Tengok Allah Ta'ala sebut. Yang kedua, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan akan membersihkanmu dari orang-orang kafir. Yani Allah Ta'ala bersihkan Nabi Isa AS daripada perancangan-perangan jahat yang dibuat oleh puak-puak kafir nak bunuh dia tu. Mutahhiruka bermakna mukhallisuka, lepas kamu daripada kepungan puak kafir. Keluar kamu daripada kalangan mereka dan diangkat ke langit. Ayat ini ditafsir dengan, tulis pelajar. Ayat ini ditafsirkan dengan surah Al-Maidah ayat 110. Wa iz kafaftu bani Israila anka iz ji'tahum bil bayinat faqala alladhina kafaru minhum in hadha illa sihrun mubin. Jadi dia kata Nabi Isa ni bawa sihir macam-macam lah. Baiklah. Panjang lagi ni. Wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqa alladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan akan menjadikan orang-orang yang mengikutmu mengatasi orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah sampai hari kiamat. Thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian kepada akulah tempat kembalinya kamu, lalu aku menghukum, yakni memberi keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Jadi Allah Ta'ala bagi jaminan, bebaskan Nabi Isa daripada dibunuh. Kemudian Allah Ta'ala akan beri pengikut-pengikut yang mengikut Nabi Isa, mereka orang yang menang, orang yang mendapat kemenangan dan mendapat kedudukan yang tinggi. Kemudian Allah kata, summa ilayya marji'ukum, kemudian kamu semua akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari kiamat kita akan kembali kepada Allah. Puak-puak Yahudi yang kata Nabi Isa anak tak sah taraf, mereka akan terima hukuman. Puak-puak Nasara yang kata Nabi Isa anak Tuhan, mereka juga terima hukuman. Kita yang beriman mengatakan Isa Abdullah wa Rasuluhu, alhamdulillah kita akan menerima ganjaran yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Baiklah. Kita bagi pada ayat 56. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Dan adapun orang-orang kafir, maka aku, yakni Allah, akan menyeksa mereka dengan azab yang amat berat di dunia dan di akhirat. Dan mereka pula tidak akan beroleh siapapun yang dapat menolong. Tak ada siapa nak boleh tolong. Jadi orang kafir, mereka di dunia akan dibunuh, ditawan, dihina dan dijatuhkan kedudukan. Puak-puak Yahudi zaman bila pun susah. Mereka tidak ada negara tempat dia duduk kecuali munculnya negara haram Israel yang merampas bumi umat Islam Palestin. Kalau kita tengok berita sehari dua ni, pelik. Airport Tel Aviv penuh dengan bukan pelancong. Puak-puak Yahudi lari keluar daripada bumi Palestin sebab takut berlawan dengan puak-puak Islam di Gaza. InsyaAllah sama ada mereka kumpul di Palestin untuk dibunuh oleh orang Islam di akhir zaman, atau mereka lari awal kerana takut dibunuh. Itulah puak-puak Yahudi yang dihina oleh Allah Azza wa Jalla daripada dulu sampai ke hari kiamat. Wa ma lahum min nasirin, mereka tidak ada penolong yang melepaskan mereka daripada azab Allah Azza wa Jalla. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin.
Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka. Dan ingatlah Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang yang beriman, insya-Allah mereka akan mendapat pahala ganjaran daripada Allah dengan sempurna, kehidupan yang baik di dunia dan aman sejahtera di akhirat, mendapat syurga yang begitu besar. Dan Allah beri amaran, Allah Ta'ala tak suka kepada orang yang zalim, merampah hak orang, khianat kepada orang dan macam-macam lagi yang mereka lakukan. Akhir ayat 58 untuk siri ini. Zalika natluhu alayka minal ayati waz-zikril hakim. Demikianlah peristiwa tentang Nabi Isa alaihissalam yang kami membacakannya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah ia sebahagian dari ayat-ayat keterangan yang membuktikan kebenarannya dan dari Al-Quran yang penuh dengan hikmah-hikmat, pengetahuan yang tepat lagi sentiasa terpelihara. Jadi Allah kata hazihil amba, berita ini yang Allah Ta'ala gambarkan tentang Nabi Isa alaihissalam dan ibunya Maryam, apa yang kami bacakan padamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihissalam, ini adalah berita benar, berita yang sahih, berita yang autentik daripada Allah Azza wa Jalla sendiri, yang menjadi hujah yang nyata benarnya apa yang engkau dakwamu sebagai utusan Allah Azza wa Jalla. Sebab apa yang Nabi baca, beza di antara Nabi kita dengan Nabi Isa 500 tahun lebih, 570 tahun beza. Tapi hak Nabi kita baca sama dengan apa yang dimiliki, maklumat yang dimiliki oleh pengikut-pengikut Nabi Isa dalam kitab Injil, sama. Itu menunjukkan mereka, Nabi SAW, Nabi Isa, Nabi Musa, min mishkatin wahidah, dari sumber maklumat yang satu, datang daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi maka Allah kata wazikril hakim, menjadi peringatan kepada orang-orang yang bijaksana, yang dengan penuh dengan hikmah dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla ini. Kita kata alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan ayat secara ringkas. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat 59 dalam siri yang akan datang, masih lagi dengan Nabi Isa alaihissalam. Sekarang kita masuk kepada mencari faedah. Al-fawaid. Allah cerita kepada kita ni, falamma ahassa Isa minhumul kufra. Bila Nabi Isa dapat kesan, puak-puak Yahudi yang kafir dengan dakwah Nabi Isa ni mula mencari jalan nak bunuh dia. Mereka, tuan-tuan tanda, kata dia ulama tadabbur, tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala di alam ini, dengan benda-benda yang pelik, hujannya, pokok-pokoknya, bukit bukaunya, air, tangki air Allah Ta'ala buat atas bukit, air terjun mari, ataupun ujian Allah Ta'ala datangnya bala, gempa bumi, tsunami, banjir dan sebagainya. Semua ni tidak menyebabkan orang itu beriman, sebab mereka tengok saja, tidak berfikir. Puak-puak Yahudi, dia tahu dah Nabi Isa benar. Dia tahu bukan anak zina, dengan mukjizatnya nyata, tapi mereka juga tak beriman. Karena itulah falamma ahassa Isa, bila Nabi Isa dapat kesan puak-puak jahat ni nak bunuh dia, maka Nabi Isa mula mencari siapa yang membantu dia. Jadi kita pun para jemaah sekalian, kita tahu musuh kita ke, orang yang suka kepada kita benar-benar suka, atau suka separuh-separuh, tak suka separuh, kita boleh kesan melalui pergaulan, melalui tontonan, melalui tulisan. Ada orang ni ngaji dengan kita bertahun-tahun,
Tapi bila kita ulah isu-isu semasa, dia komen macam bukan pelajar, bukan anak murid. Sembunyi je lah benda-benda khilaf tu dalam hati. Tak payahlah zahir-zahirkan. Tapi orang panggil membuak-buak dalam dada, tak boleh sabar. Saya ustaz ni saya tak pakai. Saya ambil ilmu yang dia ngajar bab tafsir, yang lain tak boleh guna. Tulis buat apa? Siapa yang nak berkelahi dengan awak? Jangan. Ataupun kita dapat kesan orang ni minta tolong kita, bantu. Kita tolong dia. Tolong dia, syarikat dia ke apa-apa benda. Tapi hari-hari dia duk post benda-benda yang pelik-pelik. Post benda pelik. Duk cari kubur sana, kubur sini. Pergi ke telaga tu, bawa air ni berkat tinggal. Jadi macam-macam kita kata itu, kita boleh kesan orang melalui perbuatan. Melalui tulisan, perkataan, perbuatan, tindak tanduk, semua itu dapat dikesan. Jadi Nabi Isa AS ajar kepada kita, falamma ahassa, Isa dapat kesan, dapat maklumat bahawa ada orang nak bunuh dia, maka Nabi Isa AS terus bertanya, siapa yang akan membela? Maka datang ayat yang kedua, tulis. Nombor dua daripada 5 faedah, tulis. Yang kedua, Nabi Isa bertanya, man ansari? Siapa nak tolong aku? Siapa nak bantu aku? Aku sekarang ini terancam. Siapa nak tolong? Talaban nasr li izhari da'wah. Kita kadang-kadang perlu bantuan daripada orang, penyokong-penyokong kita untuk menyebarkan dakwah. Perlu bantuan. Maka kita nak pergi berdakwah sini, kita takut. Kita minta bantuan daripada orang yang boleh beri pertolongan pada kita. Awak kan dakwah, awak kan ajak orang tawakal. Kenapa tak tawakal kepada Allah saja? Allah ajar tawakal tu dengan sebab. Kita tawakal tapi sebab. Nabi nak pergi berperang, Nabi pakai baju besi. Kenapa Nabi tak ajar sahabat-sahabat dia tawakal Allah? Dia sendiri pakai baju besi, Nabi SAW. Nabi tak tawakal? No. Jadi tawakal dengan mengambil sebab. Nabi Isa tawakal kepada Allah Ta'ala, tapi sebab-sebab untuk menyelamatkan dia kena cari penyokong. Kita macam tu juga. Bila kita nak dakwah kita ni berkembang, kita juga kena cari penyokong-penyokong. Bila kita nak tafsir kita ni pagi-pagi ni diketahui oleh ramai orang, kita juga perlu sokongan kepada para pelajar. Share, hantar dalam grup masing-masing. Walaupun dimarah dan dikritik, sabar ajalah. Bukan kena pukul pun. Kena sindir, kena sinis. Itu je lah yang kita dapat. Kecil nak banding dengan orang lain yang dipukul dengan secara fizikal. Maka pentingnya para pendakwah mengada orang-orang yang membantu dalam gerak kerja dakwah sebagaimana Nabi Isa AS. Maka ulama kata setiap benda itu ada sebab. Nabi Isa mencari sebab, bertanya kepada kawan-kawan dia, man ansari ilallah, siapa dia boleh menolong aku untuk menyampaikan dakwah ini. Sebab itu dia kata ansari ilallah, bukan tolong aku untuk kaya aku, no. Ansari ilallah, nak menyampaikan dakwah ini kepada Allah. Maknanya dakwah kita ni untuk ajak orang kepada agama Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Yang ketiga, itulah yang ketiga. Nombor 3, puak-puak ni Hawariyun, mereka beri jawapan. Dijawab apa? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Hawari makna pengikut rapat Nabi Isa, mengatakan bahawa kami, Isa jangan bimbang, kami bersamamu. Jangan kata kami di belakangmu, bahaya. Kita ni ramai kawan-kawan kata, Ustaz, entah depan, kami belakang. Saya kata very danger. Sebab apa? Takut kita pergi depan, duk pelawai-pelawai, tengok-tengok belakang, tak ada orang, tinggal kita seorang. Letih aku ni.
Benar tak benar? Kami bersamamu tak apa, dia tak lari. Tapi kalau kami di belakangmu, sorry, tak boleh nak percaya. Kita sedap tengok pelawai. Ingat ke ramai orang belakang? Bila orang nak pukul kita tengok, aku saudara. Kalau awak mau tolong, bersama kami. Maknanya kita lawan sama-sama, jangan tunggu di belakang. Ramai orang duduk belakang sekarang ni. Belakang, di sebalik tabir. Tak apa Ustaz, buat je. Kami sokong. Sokong, aku sorang jawab dia ni. Ni. Jadi pengikut dia, yang pertama dia kena kata nahnu ansar, kami sokong, yang pertama. Yang kedua dia kena nyatakan manhaj. Washhad bi anna muslimun, saksilah Isa kami Islam bersama dengan Tuhan. Jadi kata di para ulama, kita mengaku agama kita mengaku perjuangan kita mengaku prinsip kita, bukan menunjukkan riya, takabur, tidak. Kami bersama dengan Ustaz untuk membela sunnah. Lawan orang-orang yang bawa ajaran yang pelik-pelik, tidak jadi masalah. Sebab kalau orang tak berani declare, dia ni, kita pun tak tahu dia punya pemikiran. Sebab anda tengok ramai di kalangan masyarakat, dia tak faham. Sini pun dia muncul, di sana pun dia muncul. Sini pun dia ada, di sana pun dia ada. Kata kau sebenarnya nak apa? Apa perjuangan yang kau bawa? Dia pun tak tahu apa dia. Ada orang kuliah, dia tunggu kat depan tu. Orang ni cerita orang tu pun dia pahanggut juga. Esok ustaz lain mari pahanggut juga. Akhir kali kita jadi pokok yang tak ada prinsip, tak tahu gapo dalam hidup. Ini bahaya. Jadi kita sebagai orang Islam, boleh kita declare kita orang Islam. Bukan riak, tapi menyatakan pendirian ini penting dalam perjuangan. Kalau kita perjuangnya, tapi kita malu nak berjuang, kita orang Islam malu nak mengaku Islam, habis kita nak mengaku apa? La. Jadi para jemaah sekalian, kita kena ingat. Yang keempat, sekali lagi Allah Ta'ala sebut tentang puak-puak pengikut Nabi Isa. Mereka mengatakan Rabbana amanna bima anzalta. Orang ni juga kena mengaku akidah dia, keimanan dia, kami beriman dengan apa yang kau turunkan, menunjukkan bahawa iman yang syamil, iman yang lengkap, yang jitu. Jadi supaya orang-orang pengikut-pengikut ni kena iklan mereka ni bukan sekali dengan kafir, kena nyatakan. Dan bila kita iklan, kita kena beramal dengan apa yang kita buat, dan kita minta Allah Ta'ala sabatkan kita. Faktubna ma'as syahidin, tulis kami ini bersama dengan orang-orang yang mantap perjuangan Islam, membela Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa dah kita? 4 dah. Yang terakhir, yang kelima, Allah Ta'ala sebut di sini, wa rafi'uka ilayya. Allah Ta'ala angkat Nabi Isa AS. Inilah akidah kita. Akidah kita para jemaah sekalian, jangan goyah, jangan lari, bahawa kita yakin Nabi Isa tidak mati. Nabi Isa tidak mati. Bahkan dia masih lagi hidup, diangkat di sisi Allah Azza wa Jalla, diangkat di sisi Allah, dan dia akan turun sebagaimana kita sebut dalam hadis tadi, la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adlan. Itu keyakinan kita. Kalau kata Nabi Isa mati dah lagi gini, tak sedap percaya, semua tu karutlah ke yang benarnya Nabi Isa tidak mati, dia berada di langit dan dia akan turun pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang seterusnya ayat tadi, wa makaru wa makarallah, kita kena ingatlah sebijak mana perancangan jahat puak kafir, kita yakin perancangan yang disusun oleh Allah untuk membela Islam lebih kuat. Ana daripada budak lagi, ana baca buku protokol pendeta Yahudi. Ingat? Pernah tengok? Protokol Zionis. Dia panggil protokol Zu'ama al-Yahud. Ada buku yang buat. Protokol Yahudi ni lama ke, masa kita budak-budak lagi. 50 tahun dulu. 40 tahun dulu lah. 50 tu kecil dah. Waktu anak di Madinah, saya masuk daurah kursus. Dia panggil kajian tentang istishraq, kajian tentang orientalis. Masa tu seorang doktor pakar
pakar bahagian kajian ni, nama dia Dr. Mazin Qabbani rahimahullah, mati dia. Dia buat daurah di mana saya ikut. Pendedahan dia buat. Saya kata, dah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dah rancangan Yahudi ni. Apa yang dia buat? Dia kata ada yang dia berjaya dan masih lagi tidak berjaya. Yang dia berjaya menelanjangkan akhlak orang Islam hari ini. Oh, berjaya. Orang Islam bila dilancarkan globalisasi ni nama dia Arab panggil aulamah, globalisasi memang punah. Orang kata punah jangan habis akhlak orang Islam. Globalisasi ni dia nak 3 perkara. Tuan-tuan tanda. Dia nak kita buat apa yang dia buat, kita pakai apa yang dia pakai, kita makan apa yang dia makan. Habis. Pakaian anak orang Islam hari ni sama dengan orang barat. Duduk di hutan di Gua Musa sama dengan duduk di New York, di Los Angeles. Sama. Serupa ya. Tanya bagai belakang tak cukup saiz belakang baju. Dia nak suruh kita buat apa yang dia buat. Pergaulan bebas, pencampur gaul. Laki-laki perempuan tino jatuh tak ada apa. Semalam mahkamah pula keluarkan undang-undang membatalkan hukum liwat yang disebut ini. Nak kata apa? LGBT bangkit sama ya. Duduk negara umat Islam ke negara kafir ke serupa. Dia nak suruh kita pakai apa dia pakai, nak suruh kita buat apa dia buat. Dia nak suruh kita makan apa yang dia makan. Hak ni ada jadi ada tak jadi. Dalam negara kita walaupun negara Islam, negara umat orang Islam, makannya kita ada logo halal. Alhamdulillah, itu terbaik. Tapi jenama-jenama tempat kita makan tu semua nama orang putih. McDonald. Apa benda saya sebut nama syarikat orang masalah pula. Tak cakap naik mahkamah kita. Kita nak naik tangga masjid bukan naik tangga mahkamah. Nah, anak-anak kita tak mau. Ini kuih viral. Dia panggil tahi itik ke, kubang guling ke, onde-onde teri mandi. Weh, apa makannya lagu ni? Bang. Depan kedai kepala orang tua tu. Nak makan ayam cari kepala orang tua. Patut buatlah kepala ayam. Panjang ceramah kita ini. Break sekat tu dulu. InsyaAllah kita sambung lagi cerita Nabi Isa AS dalam siri yang akan datang. Ayat 59. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.